Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Rusia telah mengemukakan permohonan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO agar mempercepatkan pendaftaran dan prakelayakan vaksin COVID-19 yang dibangunkannya Sputnik V. Menurut Dana Pelaburan Langsung Rusia RDIF yang membiayai pembangunan vaksin berkenaan, langkah itu akan membolehkan vaksin berkenaan tersedia lebih awal daripada prosedur biasa. Rusia merekodkan kes positif keempat tertinggi di dunia, lebih 1.54 juta kes jangkitan dilaporkan termasuk 26,589 kematian. Dalam pada itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyuarakan kekecewaannya dengan kes COVID-19 di negaranya. Kes jangkitan di negara itu terus melonjak walaupun kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk memeranginya. Beliau kecewa apabila selepas 10 bulan memerangi pandemik berkenaan dengan langkah kawalan pergerakan yang ketat, rakyat dilihat mula melanggar peraturan kesihatan awam yang dikeluarkan. Ini termasuk tidak menggunakan pelitup muka dan menjaga jarak fizikal. Lebih 80 individu dikenakan denda minggu ini kerana menghadiri satu pesta di sebuah rumah di Quebec. Kanada berdepan dengan gelombang kedua penularan dengan kes melonjak kepada lebih 220,000 dan 10,000 kematian. Belgium akan memutuskan sama ada menguatkuasakan semula perintah berkurung atau tidak di negara itu Jumaat ini. Ia selepas negara itu mencatatkan kadar jangkitan tertinggi. Menurut data Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Eropah, negara itu merekodkan 1,390 kes baharu COVID-19 bagi setiap 100,000 penduduk dalam tempoh 2 minggu lalu. Ini dengan kemuncak kes harian tertinggi direkodkan pada 20 Oktober lalu dengan lebih 18,000 kes, 10 kali ganda lebih tinggi. Jumlah pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi ICU juga meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 8 hari lalu kepada 809 kes. 5,260 pesakit lagi dirawat di hospital. Di Itali, tunjuk perasaan bagi membantah sekatan yang dikenakan berterusan pada Selasa. Beribu-ribu penduduk mengadakan tunjuk perasaan di bandar di seluruh negara berkenaan bagi membantah penutupan awal operasi di restoran dan perniagaan lain serta beberapa sekatan lain yang bakal diumumkan kemudian. Tunjuk perasaan bertukar ganas turut tercetus di Turin dan Milan apabila sekumpulan remaja bertindak membaling bom petrol dan batu ke arah kereta peronda polis dan memusnahkan kedai-kedai. Perdana Menteri Giuseppe Conte dalam laman Twitter menegaskan semasa pihaknya merangka untuk mengenakan sekatan, kerajaan juga cuba untuk membantu mereka yang terjejas. Kenyataan tersebut dikeluarkan ketika beliau sedang bersiap sedia untuk mengumumkan pakej bantuan bernilai berbilion euro. Itali merekodkan 564,778 kes positif dengan 37,700 kematian. Masalah kekurangan nutrisi dalam kalangan kanak-kanak membelenggu sebahagian besar wilayah di Yaman dengan hampir 100,000 kanak-kanak berdepan risiko kematian. Penyelaras Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi Yaman, Lise Grande memberi amaran negara itu kini diambang krisis keselamatan makanan. Masalah kekurangan nutrisi diburukkan dengan penularan pandemik COVID-19, kemerosotan ekonomi, banjir, peningkatan konflik bersenjata dan kekurangan dana. Berdasarkan analisis kes kekurangan nutrisi dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 5 tahun meningkat kira-kira 20% kepada lebih sejuta tahun ini. Manakala kanak-kanak yang kekurangan makanan sehingga mengancam nyawa meningkat 15.5% kepada 98,000 orang. 80% daripada penduduk Yaman bergantung sepenuhnya kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB meratifikasi gencatan senjata yang berkekalan di Libya. Menurut seorang diplomat, kesemua anggota Majlis Keselamatan mengalu-alukan perjanjian tersebut yang ditandatangani di Geneva Jumaat lalu. Badan dunia itu turut menggesa kedua-dua belah pihak memberikan komitmen penuh terhadap gencatan senjata tersebut. Pada masa sama, perlu mencapai penyelesaian politik bagi mengakhiri konflik dalam pertemuan mereka di Tunisia 9 November ini.
Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Bayern Munich menewaskan Lokomotiv Moskow 2-1 dalam aksi kumpulan A awal pagi tadi. Kemenangan itu menyaksikan juara bertahan dari Jerman itu berjaya mengekalkan rekod kemenangan buat kali ke-13 berturut-turut. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP dan amalkan kawalan kendiri bagi memutuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum.